Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Faizal Zakaria, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di syarikat Make It Bigger Resources. Saya merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik dan saya mendapat pendidikan awal di Bandar Keluang di Johor pada tahun 1982 sehinggalah sebelum saya melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara ketika itu, Institut Teknologi Mara pada tahun 1993. Dan pada tahun 1997 saya bergraduat dengan diploma in microbiology. Kemudian saya menyambung pengajian di Universiti Putra Malaysia ketika itu dalam jurusan komunikasi dan bergraduat dengan kepujian sebagai ketika itu dikenali sebagai ijazah sarjana muda komunikasi korporat, dan terus menyambung pelajaran di Universiti Teknologi Mara mengambil jurusan sarjana ataupun masters dalam bidang komunikasi massa. Dan alhamdulillah saya berjaya menyempurnakan pendidikan saya sehinggalah diawardkan ataupun dikurniakan ijazah masters pada tahun 2006. Ketika itu sebenarnya saya tidak merancang untuk saya sebenarnya tidak bercita-cita langsung untuk bekerja dalam bidang komunikasi bermulanya, kerana pada ketika itu saya merupakan seorang saintis dan pemikiran saya adalah seorang saintis. Dan ketika itu tahun 2000 tu negara berhadapan dengan krisis kewangan. Jadinya saya belajar tu kerana ekonomi tidak ada kerja. Jadi saya terpaksa belajar dan menyambung pengajian di UiTM sebenarnya. Dan tamatnya recession ataupun kegawatan ekonomi itu pada tahun 2002 dan 2004 ekonomi baru nak pulih. Jadinya saya bekerja pada 2004 sebenarnya di kumpulan utusan. Dan kebetulan salah seorang rakan saya yang menyertai kumpulan masters tersebut merupakan salah seorang editor, dan beliaulah orang yang bertanggungjawab untuk mengambil saya menyerap masuk ke dalam kumpulan utusan sebagai wartawan kadet pada ketika itu. Ketika saya mula-mula diserapkan sebagai wartawan kadet itu, saya tidak diberitahu ataupun tidak dimaklumkan langsung tentang kewujudan Kosmo sebenarnya. Sebaliknya, saya merupakan seorang wartawan yang ditemuduga khusus untuk diserapkan dalam akhbar utusan. Jadinya saya melaporkan diri sebenarnya untuk akhbar utusan. Dan saya bekerja di akhbar utusan itu untuk buat seketika sehinggalah akhbar Kosmo ketika itu diterbitkan pada awal Ogos 2004. Barulah kemudian tu saya diserapkan ke dalam editorial tim Kosmo sebenarnya pada tahun 2004. Sebabkan saya mempunyai latar belakang yang kukuh dalam sains, saya diberi amanah untuk melakukan kerja-kerja penyelidikan. Dalam konteks wartawan, kita dipanggil sebagai wartawan penyiasatan ataupun investigative journalism. Dan di sinilah saya memulakan mula berjinak-jinak, mula mencintai dunia kewartawanan sebenarnya. Ada dua kenangan manis ketika saya bekerja sebagai wartawan di kumpulan utusan, iaitu lebih tepat lagi di editorial Kosmo. Yang pertama adalah saya berjaya merungkai persoalan ataupun mencari kenapa air begitu tercemar di negeri Selangor. Dan ketika itu sebenarnya tidak dapat dipastikan. Memang ada cakap-cakap bahawa air tercemar di negeri Selangor dan air kuning dan sebagainya pada tahun 2004. Tetapi ketika itu tidak ada satu pembuktian saintifik. Jadinya latar belakang saya yang sangat mendalam memahami sains, saya berjaya membuktikan bahawa air di Selangor sebenarnya tercemar mengikut Akta Makanan tahun 1984. Dan pembuktian saya itu menyebabkan kerajaan persekutuan ketika itu yang dikendalikan ataupun kementerian yang bertanggungjawab terhadap perkhidmatan air ketika itu adalah Datuk Seri Lee Rong Sek mengarahkan kerajaan negeri Selangor untuk menukar keseluruhan sistem perbekalan air ataupun piping system di negeri Selangor yang melibatkan peruntukan sebanyak 2 bilion. Dan untuk artikel itu saya dianugerahkan anugerah Kajai, iaitu anugerah yang tertinggi dalam bidang kewartawanan di negara kita.
Dan kenangan kedua saya adalah saya berjaya memasuki Gaza pada tahun 2012 dan ketika itu tidak ramai wartawan kita berjaya masuk ke Gaza sehinggalah hari ini. Dan suasana di Gaza ni merupakan suasana yang sangat berbeza berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Mungkin bagi kita boleh pergi ke Disneyland ataupun ke mana-mana sahaja di benua Eropah, tetapi Gaza merupakan satu tempat yang istimewa dan kehidupan di Gaza itu sangat bagus sebenarnya, walaupun mereka terkepung dalam kepompong yang begitu kecil. Satu fakta yang mungkin saya kurang selesa adalah saya dinaikkan pangkat terlalu cepat pada tahun 2006 pada ketika itu, daripada wartawan biasa kepada wartawan eksekutif, terlalu awal pada itu. Dan itu merupakan satu faktor yang menyebabkan memberi impak yang teruk dalam aspek kewangan saya, yang mana ketika itu saya terpaksa bekerja lebih keras untuk mencari wang ketika itu, dan ketika itulah menyebabkan saya mengambil peluang yang ada untuk bergelar sebagai seorang pensyarah sambilan. Dan di Cosmo lah juga saya belajar banyak perkara yang lain. Saya juga telah ditugaskan untuk menyertai meja ekonomi. Saya juga telah ditugaskan untuk menyertai meja luar negara. Pada tahun 2009 saya dinaikkan pangkat sebagai penolong editor di Cosmo Ahad. Cosmo Ahad ini merupakan sebuah publication ataupun sebuah penerbitan untuk hari mingguan ataupun hari minggu yang memberi fokus kepada rencana, dan dia agak berbeza berbanding dengan rencana hari-harian yang lain kerana penceritaannya lebih mendalam. Dan pada tahun 2013 saya dinaikkan pangkat sekali lagi sebagai editor prosesan, sehinggalah akhbar Cosmo berhadapan dengan krisis kewangan pada tahun 2018. Krisis kewangan Cosmo sampai ke kemuncaknya ketika Kerajaan Barisan Nasional ketika itu dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kalah dalam PRU ke-14. Maka Kumpulan Utusan berhadapan dengan isu aliran tunai yang sangat serius. Antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak pengurusan ketika itu adalah untuk menawarkan skim pemisahan sukarela. Jadi saya adalah salah seorang daripada 700 kumpulan pertama yang menawarkan diri untuk keluar daripada Kumpulan Utusan, dan kemudian pada tahun 2019 akhbar Kumpulan Utusan ditutup sepenuhnya. Saya perlu berterima kasih dan wajib berterima kasih kepada bekas bos saya, iaitu Allahyarham Datuk Baharul Mausin, kerana membuka banyak peluang kepada saya. Beliau, walaupun dari segi prinsipalnya kita tidak boleh bekerja dua majikan dalam satu masa, tetapi beliau merupakan seorang yang sangat memahami keperluan kewangan pekerjanya. Jadinya Baharum ni merupakan orang yang instrumental ataupun yang penting dalam kerjaya saya. Beliau lah yang menggalakkan saya untuk terus mengajar dan membuat menyertai ataupun menyampaikan ceramah-ceramah profesional, dan oleh sebab itu saya telah sebenarnya sebelum VSS tu saya sebenarnya dari segi mental dan fizikal telah bersedia untuk bergerak kepada kerjaya yang lain tanpa disedari oleh insan yang bernama Baharul Mausin. PSS berkuat kuasa pada 2019 tu, saya terus melakukan kerja-kerja yang saya lakukan sebelum itu sebagai seorang trainer ataupun jurulatih korporat, dan dalam masa yang sama juga saya menerbitkan ataupun mendaftarkan syarikat yang dikenali sebagai Make It Bigger, yang kami dan saya dan rakan saya iaitu Cik Nur Azwan Nazim memulakan perniagaan membekal kandungan kepada agensi-agensi kerajaan dan syarikat korporat sebenarnya. Dan di situlah sedikit demi sedikit kami membina portfolio, dan sudah tentulah memulakan bertukar kerja memaksa saya untuk berfikir lebih ligat lagi berbanding ketika saya bergelar sebagai seorang wartawan.
Klien pertama kami merupakan seorang usahawan dalam bidang kosmetik dan sebenarnya saya memulakan syarikat tu tanpa sebarang modal. Saya bermula dengan modal kosong. Dan syarikat tersebut merupakan syarikat bermitra dan antara syarat yang saya letakkan kepada Tuan Haji tersebut adalah untuk membayar dahulu sebelum saya memberikan perkhidmatan. Dan beliau bersetuju untuk membuat pembayaran awal sebanyak RM30,000. Dan itulah merupakan detik bagaimana saya membina syarikat ini. Sebenarnya syarikat ini Make It Bigger dimulakan dengan modal kosong dan saya tidak menggunakan satu sen pun daripada duit. Sebaliknya saya gunakan modal daripada klien untuk menggerakkan projek. Dan sedikit demi sedikit projek demi projek saya perolehi consultation demi consultation. Kemudian pada tahun 2018 ketika itu ada sedikit perubahan di dalam negara kita. Saya mula beralih daripada syarikat korporat kepada perbekalan untuk kerajaan, iaitu menjadi vendor kepada kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Cabaran yang paling penting dalam kita berniaga ni adalah untuk kekal bermotivasi. Itu yang paling penting sekali. Kadang kita nak menjadi usahawan, menjadi businessman ni, kita harus yakinkan diri kita bahawa kita ni sentiasa berada dalam spirit ataupun motivasi yang tinggi. Isu yang kedua, kadang-kadang bila kita bermain ataupun menjadi pembekal vendor kepada agensi kerajaan ni, maka cash flow kita tu ataupun modal yang kita perlukan tu sangat tinggi. Dan ini merupakan satu bentuk cabaran yang kita hadapi. Selain daripada itu, keadaan ekonomi semasa yang agak suram berikutan dengan wabak COVID juga memainkan peranan yang penting kerana keseluruhan apa yang saya lakukan ketika ini melibatkan aktiviti sosial seperti pelancaran program. Saya juga melakukan konten-konten yang untuk menggerakkan manusia, aktiviti-aktiviti sosial. Semua perkara-perkara ini tak dapat dilakukan. Jadinya ini juga termasuk dengan penerbitan video dan sebagainya. Jadi pergerakan-pergerakan ataupun kawalan-kawalan pergerakan yang terhad ini sebenarnya menjejaskan aliran tunai syarikat. Tapi syukur Alhamdulillah pada tahun lepas pihak Perbadanan Usahawan Nasional Berhad memberi suntikan modal kepada syarikat dan disebabkan itu kami masih berupaya untuk kekal beroperasi walaupun dalam keadaan yang getir, tetapi Alhamdulillah kami masih mampu bertahan sehingga hari ini dan mampu untuk membayar gaji staf. Kehadapan ini kami berhasrat untuk menerbitkan kandungan kepada beberapa portal bisnes yang besar, antaranya adalah Dagang News, dan pihak Dagang News merupakan antara klien kami. Dan selain daripada Dagang News, kami juga sedang menjalankan runding cara dengan beberapa kementerian untuk membekalkan kandungan-kandungan video media sosial yang lain. Bagaimanapun sudah tentulah kandungan-kandungan itu tidak memberi keuntungan jangka masa panjang dan syarikat melihat peluang-peluang yang ada ini sangat terhad berikutan dengan percambahan ataupun pertambahan pemain-pemain baru. Dan kami sebenarnya dalam usaha untuk melakukan ataupun berpindah sedikit kepada aspek penerbitan yang berteraskan IT ataupun information technology, seperti penggunaan teknologi NDI, teknologi penyiaran dan sebagainya. Kekuatan Make It Bigger adalah latar belakang saya sebagai seorang wartawan dan kami memahami bagaimana sebuah isu itu digarap dan dipersembahkan kepada audiens. Jadinya bila kami mendapat satu isu tu, kami sentiasa akan melihat dari dua perspektif yang berbeza, iaitu perspektif editorial. Dalam masa yang sama juga kami juga melihat daripada perspektif pengguna. Bagaimana pengguna menilai satu berita itu bagus ataupun tidak bagus. Dan ada beberapa strategi-strategi lagi yang kami garap
yang mana strategi itu terbukti berkesan, terutama dalam menyebarluaskan maklumat, dan itu memberi nilai tambah kepada syarikat. Dan alhamdulillah, beberapa kementerian termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia merupakan agensi yang terus kekal bersama kami, memberi kami kontrak demi kontrak sejak 2018 sehingga kini selama 4 tahun, dan kami terus diberi tanggungjawab untuk menerbitkan majalah gagasan. Dan pada tahun 2021 ini, pihak SKM memberikan kami lagi satu projek, iaitu tunas gagasan yang memberi fokus kepada penerbitan untuk koperasi sekolah. Ini merupakan satu bentuk pengiktirafan kepada syarikat, dan kepercayaan mereka itu saya terjemahkan sebagai satu pencapaian yang positif untuk syarikat. Alhamdulillah, kami berjaya menyiapkan dan menyudahkan video korporat bagi Dewan Medali Kuala Lumpur. Kami juga merupakan vendor yang dilantik oleh syarikat, beberapa buah syarikat untuk pelancaran program mereka. Ini termasuklah di Sin Hua Hin Palm Oil baru-baru ini sebelum PKP yang lepas. Kami juga telah melancarkan beberapa program, termasuk program yang melibatkan PNS ataupun sekarang ini dikenali dengan nama Pernas. Dan kami juga merupakan vendor yang dilantik sejak tahun 2018 bagi menerbitkan kandungan majalah gagasan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan alhamdulillah, setakat ini kami juga telah menerbitkan beberapa siri penerbitan yang lain, termasuklah antaranya di Jabatan Latihan Khidmat Negara sebelum ia ditutup pada tahun 2018. Yang itu adalah khusus untuk penerbitan di media sosial. Selain itu juga kami juga terbabit dalam penerbitan kandungan untuk akhbar. Contohnya di akhbar Arus Perdana, itu khusus untuk Jabatan Perkhidmatan Awam. Mental anda kena kuat, jangan mudah koyak. Itu antara dua perkara aspek ataupun dua aspek yang perlu anda ketahui. Menjadi usahawan, menjadi seorang businessman ni ataupun ahli perniagaan ni, kedua elemen ni sangat penting, kerana setiap hari kita akan berhadapan dengan cabaran, sama ada cabaran daripada persekitaran kita ataupun daripada dalaman. Dalaman mungkin dari aspek kewangan. Sebenarnya dua aspek itu sentiasa bermain, sama ada untuk usahawan baru ataupun usahawan yang sudah besar. Dan mental kena kuat lah. Kalau katakan mental anda tidak kuat, anda mungkin pandai buat pemasaran, tetapi untuk membesarkan dan untuk kekal dalam perniagaan tu mungkin agak sedikit sukar. Kami melihat Make It Bigger ini sebuah entiti korporat yang boleh memberi pekerjaan kepada ramai orang. Dan itu merupakan satu aspek yang jelas ketika saya dan Norazwan melakukan ataupun membentuk syarikat ini. Antara lain, ia juga berfungsi untuk mendapat sedikit keuntungan, tetapi objektifnya tetap kekal untuk mencipta peluang pekerjaan, bukan sahaja kepada bekas rakan-rakan di kumpulan utusan, tetapi juga kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk menyertai kami dan untuk sama-sama meraih peluang yang ada pada ketika ini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizal Zakaria, CEO Make It Bigger Resources. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sidang editorial majalah Dewan Ekonomi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka kerana memberi saya peluang untuk berkongsi misi dan visi syarikat Make It Bigger Resources. Saya berharap perkongsian ini banyak memberi manfaat kepada orang ramai termasuk belia dan graduan agar anda tidak terlalu memilih pekerjaan. Jika anda ingin terlibat dalam dunia perniagaan dan keusahawanan, anda harus fokus dan berani untuk mengambil risiko. Nasihat saya, jangan cepat melatah, jangan cepat mengalah. Make It Bigger Resources, penyelesaian hari esok bermula hari ini.